Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Allah mak, subjek apa lagi? Kalau nampak muka saya, sudah semestinya subjek sejarah. Dan untuk video kali ini, saya akan sambung mengenai topik yang saya dah terangkan dalam video yang sebelum ini, iaitu mengenai kebangkitan nasionalisme. Siapa yang belum tengok lagi video-video saya yang sebelum ini, boleh check out dekat channel YouTube e-tuition. Banyak video-video saya dekat situ. So ini adalah bahagian yang kedua. Dan di bahagian ini saya akan sambung mengenai apa yang kita bincangkan dalam video yang sebelum ini, iaitu masih lagi dalam bab nasionalisme tingkatan 4 silibus KSSM bab yang kedua. So apa yang kita akan belajar pada hari ini? Sebelum itu kita buat revision sikit apa yang kita dah belajar dalam video yang sebelum ini. Untuk siapa-siapa yang tak tengok lagi video saya, yang rasa macam alah nantilah tengok, saya terangkan secara seminta selalu apa yang kita dah belajar dalam video yang pertama. So di video yang pertama saya dah terangkan sedikit mengenai apa yang korang akan belajar dalam keseluruhan bab ini. Ada lebih kurang 7 ke 8 subtopik tak silap saya. Dan saya juga dah terangkan mengenai maksud nasionalisme itu sendiri, dalam bahasa yang lebih mudah difahami. Dan juga saya dah terangkan mengenai bagaimana wujudnya idea nasionalisme ini. Siapa yang wujudkan idea nasionalisme? Dari mana lahirnya perkataan nasionalisme ini? Kita dah belajar tentang revolusi Inggeris, revolusi Perancis, revolusi Amerika dan sebagainya. So untuk hari ini kita akan sambung lagi mengenai nasionalisme. Dan hari ini kita akan tengok mengenai nasionalisme, mengenai peristiwa-peristiwa nasionalisme yang berlaku di sekitar dunia. Dan kita akan tengok, kita akan fokuskan kepada negara-negara di Asia, negara-negara yang pernah wujudnya semangat nasionalisme. Sebab siapa yang tak tahu, saya terangkan sedikit mengenai nasionalisme. Nasionalisme ini saya dah terangkan dalam video sebelum ini adalah merujuk kepada semangat cintakan negara yang sangat mendalam, ataupun dalam bahasa mudahnya, ianya merupakan satu semangat yang wujud dalam kalangan satu masyarakat, sesebuah masyarakat yang ditindas. Ditindas oleh siapa? Tidak kiralah ditindas oleh penjajah ke, orang asing ke, raja ke. Ianya ditindas oleh lazimnya masyarakat ini ditindas oleh golongan-golongan pemerintah. Dan kita akan tengok hari ini, kita akan pergi dari satu negara ke satu negara. Kita akan tengok bagaimana peristiwa nasionalisme yang berlaku di negara mereka. So tanpa melengahkan masa lagi, so kita pergi kepada negara yang pertama. Kalau korang boleh tengok dalam slide saya yang pertama tu, kita akan tengok nasionalisme yang berlaku di India. Kalau korang tengok situ ada muka ada seorang pakcik dekat situ. Saya akan terangkan siapa pakcik ni. Siapa yang banyak membaca, korang tahu siapa individu yang terletak dalam slide saya ni. So kita akan tengok bagaimanakah peristiwa nasionalisme di India ini berlaku. So pada zaman dahulu, pada zaman negara kita masih lagi dalam era penjajahan, negara India menghadapi masalah yang sama, iaitu mereka juga turut dijajah oleh siapa? Oleh kuasa yang sama macam negara kita, iaitu British. Kalau boleh tengok dekat situ, dia kata India dikuasai oleh dasar imperialisme British. So yang kedua, kalau kau tengok poin yang kedua, nasionalis India bermula apabila tercetusnya Dahagi India pada tahun 1857, ataupun dalam bahasa lebih mudahnya disebut sebagai Perang Kemerdekaan India. Maksud Dahagi India ni merupakan satu peristiwa di mana orang-orang India ini dah mula wujud semangat nasionalisme, mula wujud semangat untuk bebaskan diri daripada penjajah. Siapa penjajah mereka? Adalah British. So penjajah mereka adalah British, jadi mereka mula wujudnya golongan-golongan nasionalis ni. Orang yang ada semangat nasionalisme kita panggil sebagai golongan-golongan nasionalis. Jadi mereka telah menentang penjajah secara habis-habisan, dan peristiwa ini dikenali sebagai Dahagi India. So seterusnya kamu tengok kat situ, di India ini terdapat dua persatuan ataupun dua gerakan ataupun dua pertubuhan yang mempunyai semangat, orang kata yang
menjadi ketua ataupun pemula kepada gerakan nasionalisme, iaitu yang pertama kita ada Indian National Congress, yang ditubuhkan pada 1885 ataupun dalam dalam akronim kita panggil sebagai INC, dan kita juga ada Liga Muslim, yang ditubuhkan pada 1906. Indian National Congress ini, yang menyertai Indian INC ini kebanyakannya adalah orang-orang India, masyarakat India yang beragama Hindu. Manakala Liga Muslim adalah persatuan yang dianggotai oleh orang-orang India ataupun masyarakat India yang beragama Islam. Jadi dua pertubuhan ini adalah dua pertubuhan yang paling utama, yang paling besar dalam menentang penjajahan British dekat India. Selain daripada persatuan-persatuan yang wujud yang kita tengok tadi dua, ada juga golongan-golongan individu yang menentang secara radikal. Apa ini radikal? Radikal maksudnya secara kasar, secara kekerasan. Kamu kena tahu bila bercakap tentang nasionalisme, ada dua jenis golongan. Dua jenis golongan yang wujud bila kita bercakap tentang nasionalisme. Satu adalah golongan radikal, satu adalah golongan yang bersifat sederhana. Bersifat radikal dengan bersifat sederhana. Bersifat radikal ini adalah golongan-golongan, adalah individu-individu yang menentang British menggunakan kekerasan, menggunakan peperangan, menggunakan senjata dan sebagainya demi mendapatkan hak dan kemerdekaan negara mereka. Manakala satu lagi golongan, mereka sama juga macam golongan radikal, mereka menentang penjajah, mereka mahukan hak mereka, tapi mereka lebih menggunakan cara yang bersifat sederhana. Macam mana cara bersifat sederhana ini? Maksudnya cara yang tidak menggunakan kekerasan. Apa-apa kita gunakan cara dengan berbincang, berjumpa. Berjumpa, kita cakap elok-elok. Macam korang kan dalam masyarakat sekarang kan kita ada, kalau budak-budak sekarang kan ada satu statement tu cakap benda boleh bincang buat apa gaduh. Nampak tak? Itu adalah orang kata dalam bahasa mudah untuk korang faham. Dan ada dua golongan ni dan golongan nasionalis radikal ini wujud juga dekat India, dan antara golongan-golongan nasionalis radikal ni adalah seperti Bal Gangadhar Tilak namanya, dan juga Bipin Chandra Pal. Mereka ini menentang militan. Militan ini adalah askar British menggunakan kekerasan. Nampak kat situ? Seterusnya, selepas Perang Dunia Pertama, nanti korang akan belajar Perang Dunia nanti pada bab yang ketiga, tapi kita tengok dulu ni, tak penting sangat. Diceritakan dekat sini, selepas Perang Dunia Pertama, British telah orang kata ingin memberikan kemerdekaan kepada India, dan INC yang diterajui oleh Mahatma Gandhi telah memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British dengan menjadikan satyagraha ataupun penentangan dengan cara baik. Ini saya cakap tadi ada golongan kan. Kalau golongan tadi ada satu golongan radikal seperti Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandra Pal. Mereka ini menentang menggunakan kekerasan. Tapi Mahatma Gandhi yang menerajui INC, iaitu kalau korang tengok dekat gambar yang dalam slide ni tadi yang saya cakap awal-awal tadi, ini adalah gambar Mahatma Gandhi. Dia ini adalah peneraju kepada INC, dan beliaulah antara individu yang ingin menentang British, ingin mendapatkan kembali hak-hak masyarakat India, tetapi dengan menggunakan konsep satyagraha ataupun penentangan cara baik. Macam saya cakap tadi, benda boleh bincang, kenapa nak gaduh? Benda boleh bincang, kenapa nak perang? Itu cara yang digunakan oleh Mahatma Gandhi. So selepas itu Perang Dunia Pertama time tu belum merdeka lagi, dan selepas Perang Dunia Kedua, British telah ingin memberikan kemerdekaan kepada India, dan apabila British ingin memberikan kemerdekaan kepada India ada satu masalah yang berlaku dalam masyarakat India, iaitu di mana INC ataupun Indian National Congress dan juga Liga Muslim tidak ingin bergabung di bawah satu negara. Disebabkan apa? Disebabkan kalau kamu dengar penerangan saya awal-awal tadi, mereka ini adalah pertubuhan yang dianggotai oleh masyarakat India yang berbeza agama. Satu masyarakat Hindu, India yang beragama Hindu, satu adalah
masyarakat India yang beragama Islam. Jadi mereka tak nak duduk di bawah satu negara, mereka nak asing. Mereka tidak ada, orang kata mereka tidak ingin duduk di bawah satu pemerintahan. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, INC dan juga Liga Muslim telah bersetuju untuk membahagikan negara India kepada dua bahagian. Okey, iaitu negara India, dan wujud daripada contoh negara India besar kan, okey, dia telah berlaku pembahagian di mana satu bahagian diambil oleh INC, satu bahagian diambil oleh Liga Muslim. Dan bila dipecahkan, wujudnya negara India masih wujud, dan negara pecahan daripada India itu yang diterajui oleh INC telah mewujudkan satu negara baru, iaitu hari ini kalau korang tahu negara yang bernama Pakistan. Dahulunya India dengan Pakistan di bawah satu negara, satu pentadbiran, satu pemerintahan. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, selepas British ingin memberi kemerdekaan, mereka telah berpecah, di mana INC masih lagi masih lagi India, dan juga Liga Muslim telah menubuhkan satu negara baru, satu negara bangsa yang baru, iaitu Pakistan. Dan mereka telah bersetuju untuk menyambut kemerdekaan atau memberi kemerdekaan pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1947, tetapi berbeza tarikh. Pakistan merdeka pada 14 Ogos 1947 di bawah pemerintahan Muhammad Ali Jinnah, seorang Governor General Pakistan, dan juga India telah merdeka pada 15 Ogos 1947 di bawah pemerintahan Jawaharlal Nehru sebagai seorang Perdana Menteri pertama bagi India. Itu adalah bagaimana peristiwa nasionalisme berlaku di India. Ada golongan radikal, ada golongan sederhana, bagaimana selepas mendapat kemerdekaan mereka pecah, okey, disebabkan perbezaan agama dan sebagainya. Okey, kalau korang tengok slide saya yang seterusnya. Okey, kita tengok, kita terbang pula. Okey, daripada negara India, kita terbang fly ke negara China. Kita akan tengok bagaimana proses kemerdekaan ataupun proses nasionalisme yang berlaku di China. Adakah sama macam India? Dan kalau kita tengok dalam slide saya tu, ada seorang lagi gambar individu saya letak kat situ. Siapakah beliau? Saya akan terangkan selepas ini. Okey, dan kalau korang tengok kat situ, saya ada tulis nasionalisme di China bermula apabila rakyat mula menentang pemerintahan dinasti Manchu, iaitu kerajaan Manchuria. China ni dahulu merupakan satu negara yang diperintah oleh sistem beraja. Ada dinasti inilah, dinasti Manchu, dinasti Qi, dinasti Han, Qi dan sebagainya. Tapi bila sampai suatu saat, rakyat tidak ingin lagi diperintah oleh sistem beraja. Kerana apa? Sebab semasa pemerintahan beraja di akhir pengakhiran sistem beraja, raja di China dilihat sebagai sistem pemerintahan yang tidak berfungsi. Sebab apa? Sebab China pada zaman dahulu turut menjadi sasaran kepada negara-negara asing untuk dijajah. Dan bila rakyat-rakyat tahu mengenai orang kata penjajahan negara-negara asing terhadap China, sistem pemerintahan beraja dilihat tidak berperanan dalam menentang kemarahan penjajahan ini. Sebabkan itulah kenapa rakyat-rakyat China merasakan kita tidak guna ada sistem pemerintahan beraja kalau mereka tidak mampu untuk menentang penjajah. Sebabkan itulah kenapa rakyat mula menentang pemerintahan sistem beraja, dan pada ketika itu di bawah dinasti Manchu. Dinasti Manchu tidak mampu menghalang kemasukan pengaruh British. British ni cuba menjajah China sama macam India. Sebabkan dia tidak mampu, disitulah wujud seorang individu yang dikenali sebagai Dr. Sun Yat-sen atau Sun Yat-sen. Itu gambar beliau dalam slide saya tu, kalau korang boleh tengok. Dan beliau inilah yang menjadi seorang tokoh yang berpengaruh dalam mempengaruhi rakyat-rakyat China untuk menentang sistem pemerintahan, pada masa yang sama menentang penjajahan. Dan apa konsep ataupun apa falsafah yang dipegang oleh Dr. Sun Yat-sen ini? Beliau telah memperkenalkan 3 prinsip rakyat ataupun 3 prinsip dalam orang kata
mendapatkan hak kebebasan rakyat tu. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah nasionalisme yang kita belajar, iaitu semangat cintakan negara atau semangat ingin bebaskan diri daripada penindasan ataupun penjajahan. Yang kedua adalah demokrasi. Apa ini demokrasi? Maksudnya sistem di mana kita memilih ketua, kita memilih pemerintahan berdasarkan pilihan raya. Okey, bukan berdasarkan raja. Okey? Dan yang ketiga adalah mengenai kebajikan sosial. Maksudnya kebajikan rakyat itu sangat penting. Okey, anything yang dilakukan oleh pemerintah haruslah tertumpu kepada rakyat. Kalau rakyat tak suka, pemerintah tidak boleh buat. Okey, dan akhirnya pada tahun 1911 dinasti Manchu berjaya ditumbangkan dan di situ wujudnya pemerintahan Republik China, di mana pada ketika inilah dinasti Manchu adalah dinasti yang terakhir di mana China selepas itu tidak ada lagi sistem pemerintahan diraja, ditukar kepada sistem republik. Sebab itu hari ini kita tengok pemerintah tertinggi China adalah seorang presiden. Okey, tidak ada lagi raja. Tapi kalau korang tengok cerita-cerita China yang dahulu, China dulu banyak raja, banyak raja-raja, banyak dinasti. Tapi pada hari ini kita tak ada dah. Kita ada sistem republik. Sebab apa? Disebabkan oleh peristiwa nasionalisme yang berlaku di China ni. Kalau tengok kat situ, menarik sistem menarik mengenai cerita nasionalisme di China ni. Kalau tengok ada perbezaan kan sedikit, tetapi ada perbezaan antara nasionalisme di India dan juga nasionalisme di China. Tetapi ada persamaannya, iaitu kedua-duanya, iaitu rakyat ingin membebaskan diri daripada penindasan. Okey, mereka tidak ingin dijajah. Mereka tidak ingin orang kata kebajikan mereka ditindas oleh golongan pemerintah. Tidak kiralah pemerintah itu penjajah ke raja ke, yang kisah, yang penting mereka tidak ditindas. Okey, dan itu adalah peristiwa yang berlaku di China. Okey, so saya rasa sampai di situ saja video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share link-link e-tuition kepada kawan-kawan korang semua, sebab banyak lagi topik-topik yang menarik untuk kita belajar. Dan juga jangan lupa untuk layari website kita orang etuition.my. Dan yang paling penting, kalau korang ada beberapa soalan, korang boleh komen dekat video-video saya nanti dalam YouTube, dan insyaAllah saya akan menjawabnya. Dan yang paling penting sekali, jangan lupakan saya sehistrozi dalam e-tuition subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Okey, itu saja, bye.